Okey. So kita sambung topik kita. Topik terakhir form 4 lah. Azan, iaitu unit 12 tingkatan 4 kedaulatan negara tanggungjawab bersama. Okey, kedaulatan negara tanggungjawab bersama. Okey, so this is the last topic, tapi tadi pun cikgu beritahu topik ini adalah plus point sebab dia ada dalam sejarah. Sejarah pun kamu ada belajar konsep kedaulatan. Understand? Nampak tu. Dan ini juga satu topik yang ada cabaran. So obviously you can see the topic under kenegaraan, bidang kenegaraan, moral dan kenegaraan itu memang ada banyak skop cabaran. So cabaran all adalah skop essay. Cabaran semua adalah skop essay. Understand? But last year talk about cabaran, mereka tanya untuk cabaran untuk program pertukaran pelajar. Itu saja mereka tanya cabaran. Azan, so cabaran is an important scope. Azan, and last year ada kedaulatan question lah. Kedaulatan itu adalah lebih kepada soalan struktur tahun lepas. Azan, so kalau dia mau tanya essay means of course mencabar itu adalah cabaran lah. Azan, but you no need to worry about that lah. Azan, kita habiskan dulu kandungan. Apa yang topik yang ada bawa unit 12 Okay, so we start kerja kita. Okay, kedaulatan negara tanggungjawab bersama. Okay. So of course kamu ada cadangan nilai every topik ada cadangan nilai lah so bukan perkara baru Okay, nilai patriotisme sebab ini berkaitan dengan negara. Dan kalau negara means dia ada tulis tanggungjawab bersama, so dia ada nilai bertanggungjawab. Dan kita kena hormat. Hormat dekat sini adalah kamu kena tahulah as a warga negara. Memang kita kena hormat undang-undang negara lah. Terutamanya perlembagaan negara. Azan, dan kita ada, of course ada cabaran, right? So mesti ada nilai keberanian. Azan, dan kita kena kerjasama lah. Kerjasama dekat sini adalah rakyat Malaysia bekerjasama antara satu sama lain. Rakyat bekerjasama dengan pemimpin. Understand? Pemimpin sebab mereka yang menentukan dasar dan sebagainya. So kita kena sokong dan laksanakan dasar kerajaan. Nampak? Azan, so kerjasama is important lah. Nampak tu? Okay. So dia ada cadangan nilai. This one is a very simple one. Okay, now we go for the next topic. Okay, ciri negara berdaulat. Ciri negara berdaulat. So it is sejarah punya topik lah, understand? Dalam moral pun ada, understand? Perkara yang lebih kurang sama saja. So ciri itu mereka ada highlight, ada 5 ciri ciri negara berdaulat, understand? Okay, but before that kamu kena tahu as a student mesti tahulah, understand? Okay, wait Okay, kalau sesuatu negara itu negara berdaulat. Okay, negara berdaulat means apa dia? Okay, negara yang bebas daripada penjajah. Daripada penjajahan. Understand? So tak ada orang jajah kita lah, so kita merdeka lah. Negara berdaulat. Understand? Lepas itu kita berupaya. Upaya untuk menguruskan hal ehwal negara kita lah. Hal ehwal negara secara bebas. Secara bebas dan kamu tahulah bebas means tanpa campur tangan. Campur tangan daripada mana-mana pihak. Atau mana-mana negara lain lah. Boleh Okay, nampak itu negara berdaulat. And disebabkan kita negara berdaulat, so kita adakan hubungan diplomatik dengan negara lain, tapi semuanya adalah mengikut perlembagaan. Perlembagaan Malaysia. Okay, nampak. Okay, dan
So ciri negara berdaulat yang pertama adalah kita merdeka. Kita merdeka. So merdeka means apa? Macam tadilah. Bebas membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan daripada negara lain. Tak ada orang campur tangan lah. Kita tentukan sendirilah. Azan, okey, nampak tu. Bebas membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan daripada negara lain. Nampak tu. And then mempunyai pentadbiran kerajaannya sendiri. So kita punya sistem pentadbiran kita sendirilah. Azan, dan kita bertanggungjawab menguruskan keperluan asasi rakyat. So maksudnya kita ada pentadbiran sendiri, kita ada pemimpin dan sebagainya. Mereka bertanggungjawab menguruskan keperluan asasi rakyat lah. Understand? So merdeka, bebas, freedom. Merdeka ini normally bahasa Inggeris kita panggil dia independent. Understand? Independent, freedom, whatever lah. Understand? Okay, nampak? Boleh Okay, next. Ciri kedua negara berdaulat adalah beridentiti sendiri. So kita beridentiti national lah. So kita ada identiti kita sendiri. Our own identity lah, something like that. Azan, di mana semua negara yang berdaulat, nampak tu, negara berdaulat, dia ada bendera rasmi dia. Okay, ada bendera rasmi dan kamu tahu bendera rasmi negara kita itu adalah bendera Malaysia kan. So kita panggil dia sebagai jalur gemilang. So bendera kita ada nama lah, like a title lah, we call it jalur gemilang. Dan kita ada jata negara. Jata negara kamu tahu kan, lambang negara, di mana ada, kamu boleh nampak ada harimau dekat sana lah. Understand? Harimau Malaya. Okay, tapi sekarang harimau Malaya mengalami kepupusan, dekat nak alami kepupusan, dari tinggal sikit saja harimau Malaya. Understand? So kalau kita tak jaga alam sekitar, one day dalam jata negara saja you can see the harimau Malaya, dalam negara kita langsung satu pun tak ada. Saya akan pupus 100%. Azan, okay, so dalam jata negara kita memang ada harimau Malaya, you boleh nampak lah. Understand? Okay, and setiap negeri got jata negeri also. Azan, okay, nampak tu. And then identity national kita adalah bahasa Melayu, adalah bahasa kebangsaan kita. Azan, dan kita juga ada prinsip rukun negara. So prinsip rukun negara ini telah dibentuk selepas peristiwa 13 Mei. Selepas 13 Mei 1969. So yang ini dibentuk pada tahun 1970-an. Rukun negara. So kita ada 5 prinsip rukun negara. Azan, itu pun adalah identiti negara kita lah. Yang utama, dan lagu kebangsaan kita iaitu lagu negaraku. Azan, okay. Semua ini adalah identiti nasional kita. Negara yang berdaulat, ciri dia adalah dia ada identity national. Semua orang ada national item. Nampak? Boleh? Okay, nampak. Dan after that, negara berdaulat adalah negara yang bermaruah dan berwibawa. Okay, bermaruah dan berwibawa. Okay, berwibawa ini adalah keupayaan untuk kita menguasai. Kita boleh mengarahkan. Kalau you beri arahan, orang akan dengar. Something like that lah. Understand? So ini refers to politik and all that lah. Understand? Ciri negara berdaulat adalah kita ada pemimpin yang bermaruah dan berwibawa. Malaysia adalah bermaruah. Kita ada maruah, imej sendiri. Dan kita berwibawa. Understand? Di mana kita boleh jadi contoh kepada semua negara lah. Something like that lah. Understand? Orang akan ikut. Kalau kita bersuara, orang dengar. Understand? So kita ada maruah dan berwibawa. Understand? Why? Because kuasa politik kita adalah stabil. Ekonomi kita mantap. Understand? So negara lain semua akan akur lah. Let's say dalam persidangan antarabangsa. Like let's say kita ada PBB punya persidangan ke, Commonwealth punya persidangan ke. Bila pemimpin negara kita datang cakap, semua orang akan dengar lah, something like that lah. Kita bermaruah dan berwibawa lah. Understand?
Nampak. So Perdana Menteri kita atau Ismail Sabri kalau dia bercakap, understand? Nampak. So satu dunia akan dengar, understand? Dulu kita ada even Tun Dr. Mahathir also orang yang sangat lantang those days. Understand? Semasa dia muda tu orang respect dia lah dengan wawasan 20 dia semua. Understand? Okay, nampak those days orang kenali Malaysia. Sebab tu orang kata dia bapa pembangunan moden Malaysia. Nampak? Okey, so bermaruah dan berwibawa Malaysia. Okey, maksudnya kuasa politik kita stabil, ekonomi kita mantap dan warga negara kita semua adalah yang berkualiti. Warga negara ini kamu jugalah. Understand? Sebab itu kadang-kadang you dekat sekolah ini, understand? You must become a very good citizen. Understand? Quality. Itu pun tugas sekolah lah. Kita kena melahirkan warga negara yang berkualiti. Understand? So have passion for knowledge. Ilmu pengetahuan. Jangan malas. Banyak budaya membaca itu mesti ada, upgrade knowledge mesti ada, hard working, understand all that lah. And negative tak mau lah, benda-benda yang tak baik, jenayah all that, no need, understand, drugs all that. Understand, be a quality kind of citizen. Orang kena respect, Malaysian. Nampak dia kena tengok saja Malaysian saja ada respect. Understand, warga negara yang berkualiti. Understand, okay, nampak tu. Boleh. Macam kamulah, understand, dekat Puchong, kawasan Puchong, semua cerita lah. Pusat Bandar Puchong 1, nombor 1. Understand, something like that. Okay, next. Berstruktur pemerintahan sendiri. So kita mesti ada, kalau negara berdaulat, ciri kita satu lagi adalah berstruktur pemerintahan sendiri. So you have your own style lah of pemerintahan. Okay, nampak pemerintahan kamu sendiri, acuan kamu sendiri, something like that lah. Berstruktur pemerintahan sendiri. So antara komponen dalam perlembagaan persekutuan kita adalah kita amalkan pemisahan kuasa antara perundangan, kehakiman dan eksekutif. Eksekutif adalah pentadbiran. Azan. So maksudnya undang-undang means the police and all that, hakim dan juga kehakiman, badan kehakiman, mahkamah dan juga eksekutif pemerintahan. Maksudnya tak boleh mana boleh pemerintah pergi campur tangan dalam urusan kehakiman, tak boleh. Understand? Sebab semua adalah lain-lain. Understand? Okay, nampak dia ini teori lah. Understand? Practical, we don't know what is happening. Understand? So mengikut perlembagaan persekutuan, kita mesti ada pemisahan kuasa. Perundangan, kehakiman dan eksekutif adalah totally 3 benda ini adalah berpisah. Ada pemisahan kuasa. Semua berkuasa sendirilah, something like that. Tak ada orang yang boleh mempengaruhi keputusan and all that. Nampak? Okay. Dan after that, kita mengamalkan pemerintahan raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan means memang kita ada sistem raja. So, we still have king dalam negara kita. King, raja berperlembagaan maksudnya kita ada sistem pemerintahan beraja tetapi mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. So dalam perlembagaan Malaysia dia ada sebutlah bidang kuasa yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Nampak? So agung, yang di Pertuan Agong adalah ketua negara lah. Understand? Okey, nampak tu. Boleh Okey, dan of course raja pun ada. Dan kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. So berparlimen maksudnya ada pilihan raya dan sebagainya lah. Understand? Memilih wakil rakyat, all that lah. Okay, nampak? Boleh. So kita ada struktur pemerintahan kita sendiri. We have our own style lah. And after that kita bebas daripada pengaruh luar. Maksudnya negara berdaulat means memang dia bebas daripada pengaruh luar. Understand? Okey, bebas daripada pengaruh luar. Kalau kita nak bebas daripada pengaruh luar itu, rakyat kita mesti bersatu. So, benda-benda elemen negatif luar itu datang, rakyat kita mesti strong. Bersatulah.
Sebab tu kita ada perpaduan rakyat terjamin, keamanan dan keselamatan rakyat terpelihara, dan keunikan budaya negara kita, budaya negara kita, kaum-kaum yang ada dalam negara kita lah, keunikan budaya negara kita dikekalkan. Kita tak mahu budaya kita dipengaruhi dengan pengaruh luar, budaya luar. Understand? Tapi kalau you tengok realitinya, memang dunia ini kalau kamu tengok, dia ada elemen kita panggil dia penjajahan alaf baru. So dalam silibus kamu tak ada benda ini, tapi saya beritahu kamu lah. Kita ada penjajahan alaf baru. Penjajahan alaf baru means sekarang, kalau kamu tengok, cara mereka bukan lagi macam dulu, menjajah dulu tak ada. Ini penjajahan alaf baru means dia menjajah melalui budaya. Dia mempengaruhi kepercayaan kamu. Lepas tu dia menjajah kamu melalui ekonomi. Dan fizikal tak ada lah. Fizikal nombor ini lah. Lepas tu ada penjajahan Windows. Ini penjajahan baru. Sebab kita kata kadang-kadang rakyat Malaysia mengagung-agungkan Amerika Syarikat, UK, nampak. So ini semua penjajahan alaf baru, sebab kamu punya mind itu, minda itu cakap yang barat adalah better. Understand? Negara-negara lain lagi bagus. Understand? Something like that lah. Dan kepercayaan also, barangan kita semua very bad. Understand? Barangan import lebih better. And mereka juga jajah kita melalui ekonomi, faham? Ataupun berlakulah. Understand? Okay, nampak. So yang ekonomi ni kamu tengoklah. Understand? Saya beritahu kamu lah. When comes to drinks, kamu pergi theater, apa drinks kamu ambil? Pepsi, Coke, semua bukan negara kita punya. Understand? So bila kita beli Pepsi, Coke means pendapatan pergi untuk negara mereka. Understand? It's not our Coke. Pepsi bukan negara kita punya. Understand? Okay, nampak tu. So banyak perkara kita masih lagi yang apa tu fast food dan sebagainya. All these multinational company all still berkuasa sekarang. Understand? Sebab itu kita kata negara berdaulat means kita mesti bermaruah dan berwibawa. Maksudnya kita mesti ada ekonomi yang mantap. Banyak bergantung kepada negara lain. Negara lain jatuh, kita pun jatuh, tak boleh. Negara lain jatuh, kita boleh still strong. Itu barulah berdaulat betul-betul. Understand? So ekonomi kita mantap. Understand? We are very strong, stabil politik kita. Understand? Ini yang kita belajar daripada ini. Kita tak dipengaruhi, bebas daripada pengaruh luar lah. Understand? Okay, tapi kalau kamu tengok sekarang, budaya kita pun sudah banyak dicampur rado dengan budaya luar negara. Nampak tu? Boleh? Dapat? Nampak? Okey. Terpengaruh dengan budaya luar lah. Understand? So cikgu bagi satu contoh lah. Understand? So bila cikgu pergi untuk apa majlis apa itu, kadang-kadang kita pergi majlis perkahwinan dan sebagainya. So apa yang berlaku adalah kita nampak function perkahwinan semua itu budaya lah. Understand? Dan after that they will have jamuan. So bila mereka ada jamuan semua, pakaian yang mereka gunakan sometimes adalah barat punya pakaian. Sistem di mana mereka letak apa wine semua dan mereka toast. Itu semua bukan budaya kita. Orang India pun buat benda tu. Understand? Okay, nampak. So maksudnya apa? Budaya mereka tu kita terpengaruh. Understand? Ini perkara biasalah. Understand? Okay, nampak. Kadang-kadang tapi kita kena pastikan jangan terlalu terpengaruh dengan budaya luar. Boleh? Dapat? Okey, dan so maksudnya kita kena sentiasa pastikan kita bebas daripada pengaruh luar. Dapat? Okey, next. Apa kepentingan mempertahankan kedaulatan negara? Apa kepentingan dia? Kepentingan pertama adalah kita kena kekalkan kemerdekaan negara kita. Kita kena mengekalkan kemerdekaan negara kita, iaitu dengan mempunyai sistem pemerintahan yang
stabil. Understand? Tapi baru-baru ini kamu boleh nampak ada juga kemulut politik dalam negara kita tak stabil sangat. Understand? Dan sebagainya. So sekarang kuasa sudah diberi balik semula kepada rakyat untuk menentukanlah pemerintah. Understand? So you tanya saya personally adalah semua orang kena menunaikan tanggungjawab pergi mengundi. Understand? You cannot boycott mengundi lah. Understand? Mengundi adalah satu-satunya power yang kamu ada, kuasa yang kamu ada. Itu demokrasi, rakyat punya kuasa. Jangan kamu dipengaruhi. Kamu kena buat keputusan sendiri demi kebaikan negara. Maksudnya kena pilih pemimpin yang baik. Understand? Okey, nampak. Boleh sebab kita nak pemerintahan yang stabil. Barulah orang kata negara kita berdaulat. Understand? Kita kekalkan kemerdekaan negara. Dan kita kena pastikan maruah negara kita terpelihara. Understand? Kalau maruah negara kita terpelihara means kita tidak terpengaruh dengan anasir subversif. Subversif satu word sangat penting. Dia ada dalam perlembagaan Malaysia pun, subversif. You mesti tahu apa maksud subversif, tahu? Tidak terpengaruh dengan anasir subversif. Subversif means adalah pergerakan. Kita boleh kata satu movement lah, pergerakan. Tapi secara senyap tahu, pergerakan untuk menjatuhkan. Either satu adalah untuk melemahkan lah, melemahkan dan menjatuhkan sistem politik atau kerajaan lah. So you have to be very careful with this lah. Okay, ada orang kadang-kadang ada pergerakan yang cuba melemahkan atau menjatuhkan sistem politik atau kerajaan kita. Azan, okay, something like that lah. So don't terpengaruh dengan anasir subversif. Jangan melibatkan diri dalam pergerakan macam ini. Azan, okay, nampak tu. Boleh so kita panggil dia subversif. Boleh okay, next. Kita kena mengekalkan kestabilan politik. Kestabilan politik. So maksudnya kita kena ada pemerintahan mengikut acuan sendiri. Acuan sendiri means our own style. Understand? Kita tak payah ikut style orang lain dan sebagainya. We have our own style. Understand? Raja berperlembagaan. Kita punya style. Boleh okay, nampak. Dan after that kita kena mengukuhkan perpaduan. Kalau kepentingan mempertahankan kedaulatan, of course lah. Rakyat kita mesti bersatu all the time. Mengukuhkan perpaduan dan keharmonian rakyat Malaysia. Dan rakyat bersatu memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Nampak tu kepentingan dia. Dan the last one adalah kita kena mempertahankan kedaulatan sebab kepentingan dia adalah dia dapat meningkatkan semangat patriotik. Semangat patriotik ni semangat cinta kepada negara lah. So kamu ada perasaan cinta dan setia kepada raja dan juga negara. Setia, cinta dan setia akan raja dan negara. Nampak tu? Semangat patriotik. Itu pun penting. So maksudnya kita kena mempertahankan kedaulatan negara kita. Kedaulatan means kita adalah negara yang bebas. Tidak dijajah. Kita tentukan sendiri pemerintahan sendiri. Something like that lah. Boleh dapat okey, dapat. Tapi cikgu boleh bagi you analogy tahu. Like kalau kamu tengok family ini dia ada dua lah. Satu keluarga nukleus. Lepas tu kita ada keluarga kembangan. Keluarga kembangan. Nucleus means adalah the basic family lah. Kita ada bapa, mak, mereka punya anak. Understand? Keluarga kembangan means bapa punya adik, bapa punya kakak,
datuk nenek semua tinggal satu keluarga, dalam satu keluarga kembangan, extended family lah. Understand? Okey, nampak tu. So masalah dia adalah bila ada keluarga kembangan, so apa berlaku adalah kadang-kala suami isteri ada, mereka marah anak mereka, datuk nenek campur tangan. Understand? By right, that one all cannot. Understand? Unless the parents, that means ibu bapa dia salah, nampak tu. Tapi in front of anak tak boleh lah, sebab you kena jaga, sebab keluarga nukleus is there. So orang lain. So kadang-kadang kita nampak interference of in-laws, campur tangan orang-orang, pakcik, makcik semua, understand? Boleh runtuhkan keluarga tau. Understand? Something like that. Sebab itu kita kata kita berpemerintahan sendiri. Father, mother, the children. Others shouldn't interfere. Understand? Okay, nampak. So kita tak bagi orang lain. Ini kita ada pemerintahan kita sendiri. Sebab itu semua orang suka kalau boleh. Nowadays they see all this keluarga kembangan. But keluarga kembangan is famous for orang India lah. Orang India memang suka keluarga kembangan those days. Tapi sekarang kita tengok orang tak ada bertolak ansur dan sebagainya. They better after kahwin they going tubuhkan dia separate keluarga. Understand? They only come during festival, let's say Deepawali, barulah semua akan datang tinggal di satu rumah, keluarga kembangan. Understand? Helping each other, so visiting each other adalah. Understand? Nampak? So everybody have to. Sebab itu dalam budaya masyarakat India, kalau kamu tengok, okay. So when they come and give wedding invitation, macam untuk saya, kalau dia bagi invitation atas nama bapa saya, yalah saya anak dia, bapa dia, okey lah, nampak? Boleh. Tapi bila mereka datang, mereka juga bagi invitation kepada kakak saya. Asing, adik lagi satu asing, adik lagi satu asing. Saya dengan ibu bapa saya. Understand? Sebab saya masih lagi, maksudnya cikgu tak ada keluarga lah, single kan. So I'm still born with my father, something like that lah. Saya belum ada keluarga nukleus sendiri. Understand? Nampak tu. So walaupun mereka datang ke rumah saya, they will put a different card invitation for my brothers. Sebab brothers dulu sudah kahwin, sudah ada keluarga dia sendiri. Understand? Kakak saya sudah kahwin, ada keluarga dia sendiri. So ini semua keluarga nukleus. So maksudnya kita ada sistem di mana we have to respect everybody is, dia memang satu keluarga, tetapi sekarang mereka ada their own keluarga. Understand? So negara pun macam itu. Kita sudah merdeka, kita bebas, kita tentukan sendiri hala tuju negara kita. Kita ada acuan kita sendiri. Understand? Dan kita kena mempertahankan kedaulatan negara kita. Something like that lah. Understand? Okay, nampak. Sebab tu dalam Malaysia banyak keluarga runtuh because of campur tangan orang luar. So kita tak boleh benarkan orang luar campur tangan dalam hal ehwal negara kita, pentadbiran negara kita. Something like that lah. Understand? So roughly kamu faham lah. Understand? Even family also is the moment you dah kahwin, suami isteri means kamu sudah bebas. You are a different unit already consider. Walaupun kamu adalah anak, macam mana pun kamu ada own family to make decision, own child to raise. Understand? Okay, nampak. Kalau boleh tanpa campur tangan mana-mana pihak. Nampak? Boleh. Your parents can only give advice and all that. Mereka tak boleh campur tangan. Understand? Okay, lebih kurang macam tu. So maksudnya itu adalah berdaulat lah. Nampak? Bebas berpemerintahan sendiri. Something like that. Boleh? Okay. Itu analogi cikgu bagilah. Keluarga nukleus dan kembangan. Understand? So that you can faham lah konsep dia. Boleh? Okay, next. Tapi ada cabaran nak kekalkan kedaulatan ni, cabaran dia. Sebab nowadays, ni cabaran dia adalah as usual lah. Ini DMK lah. Satelit TV dan sebagainya. Live tau. Apa berlaku dekat luar negara. You can see immediately, baru berlaku dekat sana, you can see live dalam Malaysia. TMK is such. So maksudnya penularan berita yang menggugat kedaulatan negara is there all the time. People might be talking bad about us. Understand? Okay. So penularan
berita yang menggugat kedaulatan negara is there. Itu salah satu cabaran sekarang. Understand? Because news spread very fast nowadays. Understand? Penularan berita yang menggugat kedaulatan negara. Lepas itu, taraf ekonomi dan sosial yang tidak seimbang dalam kalangan rakyat. Understand? So maksudnya, you tahu kan, negara means kita ada sistem kekayaan negara itu kalau boleh diagihkan secara adil untuk semua kaum. Something like that lah. Taraf ekonomi dan sosial kalau tidak seimbang means dan dia akan kegugat kedaulatan negara kita, masyarakat berpecah dan sebagainya. So ini pun cabaran juga. So kita kena pastikan semua kaum, tak ada kaum yang ketinggalan. Sebab kalau ketinggalan means nilai patriotisme mereka terhadap negara akan kurang. Understand? They might involve in subversive punya activity. Anything can happen. Sebab itu, it's a big cabaran untuk pastikan taraf ekonomi dan sosial rakyat adalah seimbang. It's a big cabaran also. Boleh Next, we have problem cabaran youngsters, generasi muda sekarang kurang semangat patriotik terhadap negara. Zen, okay, nampak youngsters lah kurang semangat patriotik terhadap negara. Zen, di mana kamu boleh nampak kadang-kala ada golongan warga negara kita celebrate merdeka in a different way. Merdeka mereka celebrate berparti liar, go to pub, all that. Understand? Nampak? It's not the way. Understand? So youngsters ini kadang-kadang dia banyak terpengaruh dengan budaya luar negara lah. Understand? Dan mereka rasa mereka Malaysia ni out, not modern, konservatif, something like that. So generasi muda ini kurang semangat patriotik terhadap negara. Next, tindakan kuasa besar yang mencabar kedaulatan negara. So it's like this, semua kuasa besar mereka nak memperluaskan penguasaan mereka lah, mau tunjuk mereka adalah kuasa besar. So you boleh nampak perairan negara kita pun lah, Laut Cina Selatan, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, Laut Cina Selatan pun. Negara Cina, you dengar cerita kan, understand? Negara Cina dan sebagainya. Lepas itu mereka bawa kapal memasuki sistem udara negara kita. Sistem nampak tu. Kita punya kawasan ini adalah Malaysia dan kita punya inilah. So mereka bawa plane semua. Kalau you nak melalui udara kawasan perudaraan Malaysia itu, kamu kena minta kebenaran. You cannot simply. Understand? So ada kuasa besar. Amerika Syarikat pun nak luaskan kuasa mereka. Mereka pun nak letakkan pangkalan tentera mereka di beberapa kawasan dekat Asia Tenggara. So mereka carilah pulau-pulau and all that. Understand? So kadang-kadang tindakan kuasa besar ini memang mencabar kedaulatan negara. But very difficult for us to go against them sometimes. Understand? Sebab mungkin kita ada ambil pinjaman, hutang dan sebagainya daripada mereka. Understand? Under bantuan mereka. Understand? So susah juga. So negara China is one of it lah, kamu boleh nampak lah. Understand? Okay, nampak tindakan kuasa besar yang mencabar kedaulatan negara. Yang baru-baru inilah, di mana bila kapal perang mereka semua datang ke di Laut Cina Selatan dan sebagainya. So people, Amerika Syarikat tengok benda itu, mereka rasa tergugat. Why Malaysia not taking any action? Understand all that lah. Understand? Lepas tu kapal perang mereka pun melalui kawasan perudaraan Malaysia. Understand all that? Nampak tu? Boleh? Okay. Next, rakyat kurang jati diri dan mudah terpedaya dengan hasutan. Hasutan maksudnya fitnah dari dalam dan luar negara. So kita punya rakyat ini, dia tak ada kurang jati diri lah. Dan mudah terpedaya dengan hasutan. Hasutan can come from dalam atau luar negara. Something like that lah. Boleh? Okay, so ini semua adalah cabaran yang negara kita dalam mengekalkan kedaulatan. Okay.
Okey, nampak tu cabaran. Boleh ya? Cabaran supposed to be favors for essay lah. Scope essay. Okay. Nanti sebelum trial cikgu akan identify semua cabaran untuk kamu dan cikgu akan beritahu yang mana scope yang ada cabaran. So you just glance through the cabaran, at least kamu ada idea sedikit nak buat essay kalau dia muncul. Dapat? Okay, take note. Okay, next adalah kesan pengabaian tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Okay, ini bukan kepentingan. Actually ini silap ni. Beda, cikgu padamkan yang ini. Bukan kepentingan. Ini cut and paste, cikgu tak buat betul-betul. Kadang-kadang. Cut and paste jadual lah. So, maka cikgu terlupa nak letak benda ni. Actually, it's not kepentingan. Okay, it's not kepentingan. It's supposed to be kesan. Baru betul. Kesan. Okay, apa kesan pengabaian? Kesan pertama adalah kita abaikanlah tanggungjawab kita nak mempertahankan kedaulatan negara kita. Okay, apa kesan dia? Okay, nampak. The first kesan adalah tradisi dan norma masyarakat kita semakin dilupakan. Why? Sebab rakyat mengagungkan budaya luar. Ini semua budaya kita agungkan luar. Budaya luar means mereka menjajah kita melalui minda dan budaya, tahu. Already fix here. Mereka kata America is better, UK is better, European is better. What is Malaysia? Nampak. So kamu ada sikap macam itu. Tak boleh lah, understand? Nampak tu. Kita punya negara kita yang kena sayang lah. Takkan orang luar mau sayang negara kita kan? Understand? Okay, so jangan agungkan budaya luar. Nampak tu? Boleh? Okay, next. Perpaduan dan keharmonian akan terjejas. Understand? Okay, nampak tu. So maksudnya kesan kalau kita abaikan tanggungjawab kita mempertahankan kedaulatan negara. So apa akan berlaku adalah perpaduan dan keharmonian negara kita akan terjejas dan rakyat akan saling bermusuhan antara satu sama lain. Azan, sebab tu perpaduan adalah elemen yang sangat penting dalam negara kita. Tapi berbanding dengan negara lain, still perpaduan kita still okay lah. Understand? We can still respect rakyat Malaysia. Still okay. Understand? Nampak. Dan kesan lagi satu adalah aktiviti ekonomi negara kita akan terbantu. Understand? Okay, nampak tu. Ekonomi negara kita akan terbantu dan pembangunan negara kita akan terjejas lah. Dan bukan ekonomi saja, politik negara kita pun kurang stabil. Ketidakstabilan politik negara will happen lah. Di mana sistem pemerintahan kita akan tergugat. Understand? Dan kita boleh nampak campur tangan kuasa luar will happen. Dan bila campur tangan kuasa luar means, then you know already lah negara kita tidak aman lagi. Understand? Okay, nampak. The outsiders can do anything, no? Understand? Because sometimes they got money. Dan parti politik yang ada dalam negara kita, so this how mereka memerintah kita lah, mempengaruhi kita, iaitu mungkin ada satu parti politik dia mau memerintah negara ini. So memerintah negara inilah. So mungkin dia kawan dengan luar negara punya ni. So luar negara punya yang kerajaan itu akan sponsor you lah. Maksudnya dia akan membiayai, make sure that you menang pilihan raya tersebut. Dan bila you menang, jasa baik dia apa dia minta you bagilah sometimes. Contohnya pulau negara kamu dia nak untuk buat dia punya military punya so kita bagi. Sebab dia ada bantu kita menang pilihan raya dan sekarang saya dalam power. Understand? So oleh kerana dia ada bantu, like that. So anything can happen. Dan kadang-kadang bila ekonomi kita tak okey, mereka macam bagi bantuan kepada kita lah. Dan kita sudah ambil hutang daripada dia dan kadang-kadang kita terpaksa dengar dia punya arahan dan sebagainya. So benda-benda ini patut dielakkan. Azan, campur tangan kuasa luar.
dalam negara kita lah. So kalau tidak kita tak jaga benda ini, then you know lah what happen. Negara kita tidak aman. So this what going to happen kalau kita abaikan tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara kita lah. Something like that. Boleh Dan the last topic there will be perasaan as usual lah. So kita mesti ada perasaan cinta. Cinta dekat sini adalah cinta kepada negara you lah. And then kita kena bangga dan kita kena kagum dengan negara kita. Azan, sudah berapa tahun merdeka, you should know already lah, understand. Okay, nampak. Boleh Okay. Boleh. So, kita ada kita punya style sendirilah. Kita pemerintah kita, acuan kita sendirilah. Understand? Jangan terpengaruh dengan luar. Kita negara merdeka dan bebas. So kita bebas untuk menentukan pentadbiran negara kita. Tak ada orang luar boleh campur tangan dalam hal ehwal negara kita. Something like that lah. Okay, dapat Okay. So now we go for the question. Tapi topik ini of course there is no definisi lah. Topik ini tak ada definisi. Okay. So we go for the soalan. Okay. So you boleh nampak there. Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat. Malaysia ku, daulat berdaulat, tanah tumpah darahku. Okay, ini merdeka punya time lah. Okay. So dia tanya soalan. Nyatakan 3 ciri berdaulat yang dimiliki oleh Malaysia. Ini 100% buku teks kan? Ciri. So kamu tak ingat ciri dia, so you have about 5 ciri, right? Understand? So mesti ingat. Boleh Okay, so present jawapan kamu lah. Understand? So apa ciri berdaulat yang dimiliki oleh Malaysia adalah Malaysia adalah Malaysia adalah sebuah negara yang merdeka. Merdeka. Lepas tu kita ada bendera, kita ada lagu kebangsaan, kita ada bahasa kita sendiri, bahasa kebangsaan, all that. So kita ada beridentiti national. Lepas itu kita bebas daripada pengaruh luar. Bebas daripada pengaruh luar. Nampak? Boleh Okey, nampak. Okey. Dapat Okey, next point. Terangkan 3 tindakan yang perlu anda lakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Azan, apa yang kamu perlu lakukan anda? Okey, ini soalan dia general. Even SPM student also can do this. Okey, iaitu kita kena kukuhkan perpaduan. Perpaduan is important, so kita kena kukuhkan perpaduan untuk menentang ancaman luar. So, rakyat kita kena bersatu. Perpaduan mesti kukuh. Okay, so normally ancaman datang daripada luar. So kita kena bersatu, kita kena mempertahankan kedaulatan negara kita lah. Jangan kasih kedaulatan negara kita terhancur dengan penyebaran budaya luar dan sebagainya. Dan after that, kita kena setia pada negara dan menyokong dasar kerajaan. Dan menyokong dasar kerajaan. Nampak? Okay, then after that, kita kena mempertahankan adat tradisi kita semualah. So kita kena mempertahankan tradisi kita, adat kita secara sama, dan juga budaya tempatan kita. Banyak perkara.
Understand? Like rumah terbuka and all that is our concept. Understand? Negara kita, so kita kena mempertahankan. Semua tu adalah benda baik. Apa yang baik semua kita pertahankan. Jangan budaya luar datang dan dia hancurkan kita punya identiti negara kita lah dan budaya negara kita. Something like that. Boleh Soalan seterusnya soalan nilai. Senang. Tapi soalan nilai last year langsung tak ada soalan. Nilai dalam bahagian A, tetapi boleh muncul, boleh tak muncul pun boleh. Understand? Tapi dia adalah bentuk moral question. Iaitu they can ask nilai. So, 2 nilai universal untuk mengekalkan kedaulatan, understand, adalah of course negara kita kan. So, nilai patriotisme. Patriotisme. Lepas tu kita kena tanggungjawab kita kan. Jagakan kedaulatan kan. So, nilai bertanggungjawab. Nampak? Boleh? And after that, soalan seterusnya, ramalkan kesan kepada negara jika rakyat mengabaikan tanggungjawab mempertahankan kedaulatan. Yang ini pun buku teks lah. Kita abaikan tanggungjawab. Nampak? So, you boleh nampak. So, ingat yang paling simple lah. Kedaulatan means kita kena bersatu kan, mempertahankan kedaulatan kan. So, kalau rakyat kita mengabaikan tanggungjawab, maksudnya perpaduan, automatik perpaduan dan keharmonian. Keharmonian negara akan terjejas. Akan terjejas. And then not only that, kestabilan. Kestabilan politik negara tergugat. Okay, done. Nampak tu? Boleh Okay. As usual lah, you kena ingat fakta dalam buku. So maksudnya recording kelas ini semua, kalau kamu tengok setiap topik apa yang ada dalam sana, cikgu explain. Understand? Dia adalah seolah-olah kamu sedang baca buku teks dengan saya lah, sebab saya explain dan saya terangkan kepada kamu secara detail. So bila you dengar, you boleh ingat juga. Understand? Okay, nampak tu. Borang itu adalah print out, kamu mau catat semasa mendengar pun boleh. Understand? So maksudnya full set, cikgu bagi 12 unit form 4 dan 12 unit form 5. Fully everything is finished by today. Understand? So maksudnya you have full set. So lepas ini kamu boleh gunakan mendengar kelas itu sehingga trial lah. Understand? Nampak tu. So you make a point semasa makan, at least dengar classes. Understand? Try to cut down everything. Kalau boleh sekarang your entertainment is almost zero. Understand? Lebih kepada academic until you finish up your SPM. Understand? Tak lama sangat, bulan 2 kan SPM. Bulan 2 penghujung dekat bulan 3 tu kan. Understand? So sangat dekat. Maka everyday make a point of listening to classes lah. Understand? At least waktu makan. Understand? So cuba ingat, contemplate, cuba ingat fakta. Dan kamu di brush up dengan soalan-soalan dah. Understand? Soalan-soalan penting. Nampak? Okay. That means the trial question is very important lah. Understand? Itu semua tugas cikgu lah untuk pastikan kamu memiliki semua soalan tersebut. Okay. So shall we stop? Okay. So dah habis dah kelas. Wait, so cikgu off recording first.